Mengkudu berhias kesuma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di atas talian kita bersua. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya Titiaka binti Jajuri selaku moderator sesi kelima bagi pembentangan penyelidikan, kajian tindakan, konvensyen penyelidikan, R&D dan inovasi pendidikan 2022 atau KONPI kali kedua tahun 2022 di saluran 7. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan juri yang terlibat dalam sesi pembentangan penyelidikan kajian tindakan hari ini. Terima kasih diucapkan kepada panel penilai sesi kelima iaitu Yang Berusaha Dr. Satira Ahmad dari IPG Kampus Sultan Abdul Halim dan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Fariza Putih Bahak dari Universiti Sains Islam Malaysia. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama mendengar pembentangan yang pertama dari kumpulan Lines yang diketuai oleh Lim Siu Lee dari Kolej Matrikulasi Perak dengan kertas kajiannya bertajuk Grafik Organizer Meningkatkan Prestasi Pelajar dalam subtopik Pemboleh Ubah Selanjar. Dipersilakan. Salam sejahtera, kami kumpulan LICE dari Kolej Matrikulasi Perak membentangkan kajian kami bertajuk Grafik Organizer Meningkatkan Prestasi Pelajar dalam subtopik Pemboleh Ubah Selanjar. Menurut kajian ULIT, pembelajaran bermakna boleh dicapai sekiranya pengajaran dan pembelajaran melibatkan belajar secara aktif dan melakukan penerakan kendiri atau berkumpulan secara inquiry. Sehubungan itu, kajian ini mendedahkan pembinaan dan penggunaan grafik organizer sebagai satu pendekatan PDPC di mana grafik organizer adalah satu alat pedagogi yang menggunakan simbol visual untuk menyusun dan mewakili pengetahuan dan konsep melalui hubungannya. Berdasarkan pengalaman yang lalu, kebanyakan belajar keliru dengan dua fungsi utama dalam pemboleh ubah selanjar iaitu fungsi ketumpatan kebanggalan longgokan fx besar dan fungsi ketumpatan kebanggalan fx kecil. Satu tinjauan awal dijalankan mentapati bahawa 90% belajar ini tidak dapat menggunakan fungsi f besar dengan betul. Isu ini diperkukuhkan dengan merujuk kepada laporan kerja calon LKC dan hasil temu buah pelajar. Melalui refleksi PDPC yang lalu, pelajar didapati mempunyai masalah mengenai pasti pemboleh ubah serta fungsi ketumpatan kebanggalan longgokan fx besar dan fungsi ketumpatan kebanggalan fx kecil. Pelajar juga lemah dalam pengoperasian fx besar dan fx kecil. Maka pembelajaran bermakna 6C diserap ke dalam aktiviti pembinaan dan penggunaan grafik organizer untuk meningkatkan kefahaman dan prestasi pelajar. Objektif umum kajian ini adalah untuk meningkatkan prestasi pelajar untuk menguasai konsep pemboleh ubah selanjar melalui pembinaan dan penggunaan grafik organizer. Manakala objektif khusus yang pertama ialah membantu pelajar dalam mengenal pasti pemboleh ubah lawak, fungsi ketumpatan kebanggalan longgokan F besar dan fungsi ketumpatan kebanggalan F kecil. Yang kedua ialah meningkatkan prestasi pelajar dalam pengoperasian F besar dan F kecil untuk pemboleh ubah selanjar. Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang pelajar, 6 orang pelajar lelaki dan 4 orang pelajar perempuan kelas modul 2 semester 2 sesi 2021-2022. Reka bentuk kajian ini dilaksanakan berdasarkan modal Chemis dan McTaggart melibatkan 4 langkah dalam setiap itaran iaitu merancang, bertindak, memerhati dan merefleksi. Melalui modal ini, tinjauan awal dibuat setelah timbul masalah pembelajaran semasa PDPC. Ujian PLA dilaksanakan untuk mengukur penguasaan dan pemahaman pelajar terhadap fungsi F besar dan F kecil.
Selepas itu, kajian ini menjalankan aktiviti pendedahan grafik organizer berbentuk T-chart kepada pelajar supaya jalinan antara fungsi-fungsi dan operasi dapat dibentuk di kalangan pelajar. Kemudian, ujian pos 1 diedarkan bagi memperhatikan tahap penguasaan konsep belajar dalam pengenalan fungsi dari aspek nama dan operasi. Hasil dapatan ujian pos 1 dapat diperhatikan 100% belajar berjaya mengenal pasti pemboleh ubah rawak, fungsi ketumpatan kebanggalan rongkokan F besar dan fungsi ketumpatan kebanggalan F kecil, di mana objektif pertama telah dicapai. Namun begitu, dalam aspek menetapkan operasi penggamalan dan pembezaan terhadap fungsi menunjukkan penguasaan yang sangat lemah. Maka, kajian ini diteruskan ke kitaran kedua, iaitu merancang aktiviti pembinaan grafik organizer sendiri. Aktiviti pembinaan ini berfokus kepada penempatan operasi penggamilan dan pembezaan fungsi. Kajian ini diteruskan dengan satu ujian pos 2 diedarkan bagi memperhatikan tahap penguasaan konsep belajar dalam penetapan operasi penggamilan dan pembezaan. Daripada hasil tabatan ujian pos 2, pelajar diperhatikan aras kefahaman dan penguasaan konsep belajar meningkat secara mendadak dalam topik ini. Berikut merupakan hasil pembinaan grafik organizer belajar sendiri. Keputusan PRA menunjukkan hanya terdapat 2 pelajar mendapat C dan ke atas, iaitu B-. Setelah pendedahan grafik organizer dalam bentuk T-chart, ujian pos menunjukkan ada peningkatan untuk semua pelajar. Dan selepas menjalankan aktiviti pembinaan grafik organizer sendiri, ujian pos kedua menunjukkan 100% pelajar mencapai grade A. Perbezaan skor min antara ujian pra dan ujian pos adalah sebanyak 28.4%. Perbezaan skor min antara ujian pra dan ujian pos 2 adalah sebanyak 54% dan perbezaan skor min antara ujian pos 1 dan ujian pos 2 adalah sebanyak 25.6%. Dapatan ini disokong dengan hasil temu buah belajar yang telah memberi refleksi yang positif. Akhirnya, aktiviti pembinaan dan penggunaan grafik organizer menjadi pembelajaran lebih bermakna dan mudah difahami apabila grafik organizer dihasilkan oleh pelajar itu sendiri. Pelajar berjaya membezakan pemboleh ubah jenis fungsi iaitu F besar dan F kecil, serta pengoperasian, pembezaan dan pengambilan setiap fungsi. Secara kesimpulannya, grafik organizer meningkatkan kefahaman dan prestasi belajar dalam subtopik pemboleh ubah selanjar. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan markers. Ketuanya ialah Said Nasir bin Said Ahmad dari Kolej Matrikulasi Labuan yang akan membentangkan tajuk Pembelajaran Bermakna, Pembelajaran Berasaskan Projek PBL untuk menambah baik aktiviti pengajaran dan pembelajaran sewaktu musim pandemik. Dipersilakan. Selepas negara kita dilanda pandemik, malah di peringkat global sebenarnya, sektor pendidikan terkesan. Di mana kita dapati normal biasa, iaitu kelas kita laksanakan secara bersemuka, bayangkanlah kita terpaksa laksanakan secara atas talian. Jadi timbul isu bagaimana keberkesanan kelas yang dilaksanakan secara atas talian. Pakar mencadangkan pendidik boleh menggunakan satu pendekatan, iaitu pendekatan PBL, Project Based Learning, yang mana boleh dilaksanakan untuk para pendidik melaksanakan PDP secara atas talian. Di matrikulasi, pelajar kita akan dinilai menggunakan penilaian berterusan, dan di hujung semester mereka ada peperiksaan hujung semester lah. Jadi mereka punya kecemerlangan tu kita akan bagi grade A, B, C dan sebagainya. Soalannya dekat sini, cukup tak grade diorang tu menggambarkan kemahiran, nilai yang mereka dapat, ataupun semata-mata reflect mereka punya pencapaian akademik sahaja. Kerana berdasarkan pengalaman saya bila berhadapan dengan pelajar, ada pelajar yang bila kita bagi soalan boleh jawab. Sampai segelintir pelajar lah, bila kita tanya boleh terangkat Miss balik tak, dia pun saya tak sure Miss. Saya tak yakin kenapa jawapan saya macam ni. Lagi-lagi bila soalan tu formula kan, dia isi jawapan, isi formula dapat jawapan. Jawapan betul Miss. So betul lah tu kan. Jadi itulah persoalannya. Bila kita berbicara tentang project based learning, memang penting untuk kita lihat semula apa yang KPM kehendaki dari PBL tersebut. Di PBL ini adalah satu kaedah pembelajaran yang mana pelajar akan diberikan tugasan untuk diselesaikan dalam satu tempoh masa. Tugasan yang diberikan ini kenalah bersifat isu semasa dan realistik, dekat dengan masalah dunia sebenar. Dan apabila seorang pelajar tersebut dia menjalani pembelajaran melalui kaedah PBL, dia sepatutnya bertambah ilmu pengetahuan dia. Dan dalam masa yang sama juga, dia seharusnya mendapat kemahiran dan nilai-nilai di dalam diri dia. Kajian yang kami lakukan ini adalah kajian yang benar-benar melaksanakan PBL yang selari dengan kehendak pihak KPM. PBL yang melibatkan kolaborasi antara pelajar, PBL yang melibatkan pembelajaran merentas disiplin, PBL yang melibatkan permasalahan dunia sebenar. Jadi PBL yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran ini mendedahkan pelajar terhadap programming Arduino, drone dan juga Internet of Things, yang mana ketika itu kami laksanakan sepenuhnya secara online kerana berlakunya pandemik. Objektif kajian ini sebenarnya adalah untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada, supaya manfaat akhir pada student itu dapat kita maksimalkan sebaik yang mungkin. Jadi PBL di dalam kajian ini kita laksanakan melalui 6 langkah yang disyorkan oleh pakar. Dan kalau kita lihat semula ke langkah yang keempat, PBL itu semestinya mempunyai ciri-ciri menggunakan masalah yang sebenar. Bukan lagi hanya menyuruh pelajar menjawab soalan di atas kertas. Dan dapatan kajian ini kita perolehi melalui pemerhatian dan analisa dokumen refleksi pelajar serta sesi temu bual. Sepanjang kajian ini dilakukan, banyak sekali dapatan yang kami perolehi. Antaranya pelajar sudah mula berani untuk mencuba jalan-jalan penyelesaian yang sukar, yang kompleks, bersifat luar kotak. Mereka sedar bahawa dalam dunia sebenar mereka tidak boleh bergantung kepada satu jalan penyelesaian semata-mata.
Selain itu, pelajar juga kami dapati mereka sudah mula pandai mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapat daripada mata pelajaran sains, dan sebagai contohnya ketika mereka cuba untuk mencari nilai voltage yang sesuai dan selamat untuk digunakan pada peranti IoT Node MCU, mereka sangat berhati-hati ketika membuat pengiraan di atas kertas. Mereka sedar jika pengiraan yang mereka buat itu salah, ia akan menyebabkan berkemungkinan akan menyebabkan node peranti elektronik itu akan rosak dan tidak boleh digunakan lagi. Selain itu juga pelajar kami dapati mereka sudah mula sedar akan kepentingan menulis refleksi. Mereka tahu bahawa dengan mencatat, dengan menulis refleksi, sedikit sebanyak mereka akan dapat mengelak daripada masalah berulang pada masa akan datang. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan project based learning ini dapat menambah baik PDP daripada amalan biasa yang kita guna kepada sesuatu yang dapat menerap nilai. Pelajar dapat menggunakan fikiran kritis, kita nampak mereka berkomunikasi, berkolaborasi, nampak kepimpinan mereka tu, mereka dapat gunakan skill ICT. Selain daripada tu, pensyarah bukan lagi sumber utama mereka mendapatkan ilmu, tetapi pensyarah bersama-sama dengan pelajar cuba menyelesaikan topik ataupun isu yang mereka sedang gunakanlah dalam PBL itu. Jadi itulah kesimpulan dan refleksi yang kami dapat daripada kajian kami.
Majlis kita teruskan dengan pembentangan kumpulan yang ketiga. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Malini Depa, anak perempuan Kaliapan dari SMK Datuk Haji Muhammad Taib dengan tajuk Penguasaan Melukis Keluk menggunakan kaedah SPPKM bagi murid kelas 4 sejati. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penganjur Kolej Matrikulasi Perak dan para juri sekalian. Saya Puan Malini Dipa, anak perempuan Kaliapan dari SMK Datuk Haji Muhammad Taib, Ipoh, Cemur Perak, ingin membentangkan tajuk kajian tindakan saya iaitu penguasaan melukis keluk menggunakan kaedah SPPKM bagi murid kelas 4 sejati. Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran elektif yang memberikan pemahaman teguh terhadap prinsip asas ekonomi dan konsep ekonomi melalui pengaplikasian carta, gambar raja, jadual, keluk dan graf. Oleh itu, kemahiran melukis keluk merupakan satu aspek penting yang harus dikuasai oleh pelajar dalam mata pelajaran ini untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM kerana kemahiran ini diuji dalam kertas 2. Dalam mata pelajaran ekonomi bagi topik keseimbangan pasaran, para pelajar dituntut untuk memahami konsep permintaan dan penawaran dan seterusnya mengaplikasikan konsep tersebut dalam lukisan keluk permintaan dan penawaran. Dalam pembelajaran saya dan pengajaran saya di dalam bilik darjah, saya mendapati para pelajar saya tidak dapat memahami konsep permintaan dan penawaran dan seterusnya tidak mampu untuk melukis keluk permintaan dan keluk penawaran dengan betul dan tepat. Hal ini ditunjukkan melalui lembaran latihan yang telah saya muat naik dalam PowerPoint. Oleh itu, saya mendapati kaedah pengajaran saya yang bersifat chalk and talk tidak dapat membantu para pelajar saya memahami konsep permintaan dan penawaran dan seterusnya melukis keluk penawaran dan permintaan dengan betul dan tepat. Hal ini bertepatan dengan kenyataan yang dinyatakan oleh Aziz Nordin dan Liu Huiling pada tahun 2011 iaitu penguasaan teori atau konsep mempengaruhi tahap kefahaman pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. Fokus kajian saya adalah untuk menambah baik amalan pengajaran dalam menerapkan konsep melukis keluk menggunakan kaedah SPPKM dalam kalangan 5 orang murid kelas 4 sejati. Objektif kajian saya terbagi kepada 3 iaitu murid dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep permintaan dan penawaran berdasarkan kaedah SPPKM. Objektif yang kedua pula, murid dapat meningkatkan pemahaman terhadap lukisan keluk permintaan dan penawaran menggunakan kaedah SPPKM. Dan objektif yang ketiga adalah murid dapat meningkatkan minat terhadap mata pelajaran ekonomi menggunakan kaedah SPPKM. SPPKM merupakan singkatan terhadap situasi permintaan penawaran keluk dan saya sendiri yang membina intervensi Malini. SPPKM ini dibina berdasarkan kotak terbuang yang terdiri daripada 4 bahagian iaitu bahagian yang pertama mengandungi situasi soalan permintaan dan penawaran, bahagian kedua dan ketiga pula menyatakan tentang nota dan konsep permintaan dan penawaran dan bahagian keempat menyatakan tentang lukisan graf keluk permintaan dan penawaran beserta ciri-cirinya. Pembinaan ini bertepatan menurut tahun 2018 bahawa pembelajaran berasaskan kaedah dalam konteks pendidikan merupakan sejenis aktiviti pembelajaran berpusatkan murid yang membolehkan murid menguasai ilmu, membina kemahiran dan memupuk sifat positif menerusi kaedah yang dibina khusus untuk tujuan pembelajaran. Kajian tindakan saya telah dijalankan selama 4 minggu. Pada minggu yang pertama, saya telah melaksanakan ujian diagnostik 1 untuk memperkukuhkan isu saya iaitu penguasaan kemahiran melukis keluk yang amat lemah di kalangan para pelajar. Minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat, saya telah melaksanakan kaedah intervensi saya iaitu saya telah melaksanakan kaedah SPPKM. Soalan situasi permintaan dan penawaran saya ini telah terbahagi kepada 3 warna, merah, kuning dan biru. Perbezaan soalan ini adalah arah soalan ini adalah mengikut warna yang telah ditetapkan. Warna merah melambangkan arah soalan yang mudah, kuning, sederhana dan hijau adalah arah soalan yang sukar. Pembinaan soalan ini adalah berdasarkan kertas model peperiksaan SPM yang sebenar. Dan saya juga pada masa yang sama, saya juga telah mengaplikasikan aktiviti pembelajaran PAK 21 iaitu kaedah traffic light. Dan pada minggu yang kelima, saya telah melaksanakan ujian diagnostik kedua untuk melihat perubahan selepas pelaksanaan kaedah intervensi tersebut.
Pemerhatian dan dapatan kajian saya mendapati melalui analisis dokumen bahawa para pelajar saya bukan setakat memahami konsep dan teori permintaan dan penawaran, malah mereka dapat melukis keluk permintaan dan penawaran seperti yang telah saya tunjukkan dalam slide PowerPoint ini. Seterusnya, saya turut mengadakan temu bual bersama para pelajar saya untuk melihat keberkesanan pelaksanaan kaedah SPPKM ini, dan para pelajar saya telah memberikan reaksi yang positif dan menyatakan mereka lebih memahami konsep permintaan dan penawaran, melukis keluk dengan betul dan tepat, serta mereka juga berasa seronok dalam mempelajari topik ini berdasarkan kaedah ini. Perbandingan keputusan juga telah saya nyatakan di sini, iaitu perbandingan keputusan ujian diagnostik 1 dengan ujian diagnostik 2. Dalam ujian diagnostik 1, saya mendapati para pelajar saya tidak memperoleh keputusan yang baik. Selepas pelaksanaan intervensi kat SPPKM, saya mendapati dalam ujian diagnostik 2, pelajar saya telah memperoleh keputusan yang cemerlang, iaitu mereka memperoleh markah penuh 10 markah dalam lukisan keluk. Refleksi keseluruhan daripada pembinaan intervensi ini saya dapat lihat adalah saya bukan setakat menambah baik amalan pengajaran saya, di mana saya telah menukar amalan pengajaran saya yang lebih kreatif, inovatif, yang telah mewujudkan PDP menarik dan telah melibatkan penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran dan di bilik darjah, di samping mereka memahami dan menguasai topik keseimbangan pasaran. Cadangan saya untuk kajian seterusnya adalah saya ingin membentangkan kajian tindakan saya ini dan berkongsi amalan tersebut kepada guru-guru ekonomi bukan di dalam sekolah saya, malahan di daerah dan negeri saya. Dan saya juga ingin menyebarluaskan kepada negeri-negeri yang lain. Saya juga bercadang untuk mengaplikasikan intervensi atau kaedah baru dalam topik-topik yang lain. So, apa yang dapat saya simpulkan secara keseluruhan adalah kaedah SPPKM ini telah membantu para pelajar saya untuk menjawab atau memahami konsep lukisan permintaan dan penawaran dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.
Baiklah, kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan keempat iaitu K-pop bagi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Dr. Asyawati binti Awi dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk K-pop merealisasikan pembelajaran matematik bermakna. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asyawati binti Awi akan membentangkan kajian saya bertajuk K-pop merealisasi pembelajaran matematik bermakna. K-pop ialah kaedah perbincangan secara open board, iaitu suatu pembelajaran kooperatif yang berpusatkan pelajar. K-pop ni mengambil idea Asobel yang mencadangkan prinsip pengajaran kepada pensyarah. Bagi mendapatkan pembelajaran bermakna, pensyarah perlu mengadakan aktiviti yang menarik minat pelajar untuk belajar di dalam kelas. K-pop ini adalah perbincangan konsep matematik dan menulis langkah kerja penyelesaian di papan putih, di mana pelajar dibahagikan mengikut grup, kumpulan. Pelajar yang lemah matematik digabungkan bersama pelajar yang celak matematik, dengan harapan pelajar yang celak matematik ini mengajar pelajar yang lemah tentang konsep matematik dan mengajar pelajar yang lemah ini memberi penerangan kepada rakan kumpulan yang lain. Tugas pensyarah semasa ini adalah sebagai fasilitator, penyimak langkah kerja, pemantau dan pemerhati. K-pop ini ideanya adalah untuk mengubah persepsi terhadap pembelajaran matematik daripada sukar, bosan dan rumit kepada lebih seronok dan bermakna. Dengan ini, objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan tahap kefahaman konsep matematik melalui peningkatan kemahiran pelajar dalam penulisan langkah kerja penyelesaian dan memberi penerangan konsep matematik melalui K-pop. Objektif khusus adalah, ada dua objektif khusus. Soalan kajian, terdapat dua soalan kajian. Proses kajian ini mengambil model kajian tindakan Khamis dan Mat-Target yang mempunyai 4 proses, iaitu mengadakan tinjauan awal, membuat pemerhatian terhadap pelajar yang menepati ciri-ciri pelajar sasaran berdasarkan aktiviti semasa kelas berlangsung. Yang kedua adalah merancang tindakan. Jadi pemilihan subjek kajian adalah berdasarkan dua benda. Itu pertama, akademik result PSPM semester 1 SM015 dan juga melalui pemerhatian calon sebelum ini. Yang ketiga adalah melaksanakan tindakan dan pemerhatian. Jadi semasa sesi intervensi, pemerhatian K-pop dilakukan ke atas dua perkara. Pertama, menulis langkah kerja penyelesaian matematik semasa membuat penyelesaian soalan. Yang kedua adalah memberi penerangan konsep matematik kepada rakan sekelas. Dan yang keempat adalah mereflect, iaitu menterjemah menganalisis data dan menyediakan laporan. Jadi proses ini berlaku selama 9 minggu, iaitu daripada topik yang ke-6 sehingga topik yang ke-10. Setiap satu topik diadakan 3 kali pemerhatian. Kumpulan sasaran iaitu pelajar khusus mengambil kursus matematik SM025, iaitu pelajar kelas pengkaji, dengan memerhatikan pertama akademik iaitu PSPM 1 SM015, yang mana pelajar mempunyai keputusan pemeriksaannya sama dengan keputusan sasaran atau yang rendah daripada sasaran. Yang kedua adalah pemerhatian pensyarah terhadap sikap pelajar semasa aktiviti perbincangan bersama rakan dan kefahaman konsep matematik yang lemah. Terdapat 6 orang subjek sahaja. Dan melalui kaedah pemerhatian terhadap sikap pelajar, iaitu keyakinan diri yang sangat rendah semasa membuat penerangan langkah kerja penyelesaian di hadapan rakan sekelas, dan juga subjek mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi ketika membentang di hadapan rakan sekelas, terutamanya apabila semua rakan sekelas memerhati kepada subjek seorang. Dan yang kedua adalah latar belakang akademik pelajar. Jadi ini adalah 6 orang subjek yang terlibat dalam kajian ini. Pemerhatian untuk mencapai objektif yang pertama. Untuk pemerhatian pertama, pada mulanya subjek tidak boleh menjawab, tidak bersedia, perlukan bantuan, boleh menjawab bahagian awal soalan mudah bagi topik baru, salah menterjemah dan penulisan salah dan tidak kemas. Jadi untuk pemerhatian kedua, subjek dah boleh menulis langkah kerja penyelesaian bagi soalan kefahaman, dan tapi memerlukan bantuan untuk soalan yang aplikasi sekiranya ada. Dan untuk yang pemerhatian tahap ketiga,
subjek boleh menunjuk langkah kerja penyelesaian lengkap, sempurna, lengkap dan sempurna, tapi segelintir masih perlu sedikit bantuan rakan. Alasan, terdapat peningkatan dalam kemahiran menulis langkah kerja penyelesaian. Itu peningkatan secara menegak. Semakin lama berbincang suatu topik, kemahiran menulis langkah kerja juga semakin meningkat. Itu menegak. Jadi untuk mencapai objektif yang kedua, iaitu memberi penerangan kepada rakan, iaitu pada pemerhatian pertama, subjek ini kurang lancar, tidak lancar, kurang lancar bagi topik-topik awal, tapi kemahiran semakin meningkat kepada sederhana lancar dan lancar bagi topik-topik terakhir. Untuk pemerhatian kedua, kurang lancar atau sederhana lancar bagi topik-topik awal, kemahiran semakin meningkat kepada lancar, sangat lancar bagi topik-topik terakhir. Dan pemerhatian ketiga, sederhana lancar bagi atau lancar bagi topik-topik awal, kemahiran semakin meningkat kepada lancar dan sangat lancar bagi topik-topik terakhir. Ulasan, peningkatan kemahiran memberi penerangan berlaku dalam dua arah, iaitu menegak. Semakin lama subjek berbincang untuk sesuatu topik, tahap kemahiran memberi penerangan semakin meningkat. Itu yang kedua, melintang. Semakin lama K-pop dilakukan, tahap memberi penerangan juga semakin meningkat tanpa mengikut topik yang dibincangkan. Dan penerangan perubahan, jadi ini didapati bahawa K-pop memang berhasil memberi perubahan yang positif kerana berjaya meningkatkan kemahiran dalam penulisan langkah kerja dan memberi penerangan konsep. Jadi kajian ini mencapai objektif pertama dan objektif kedua. Kekuatan kajian adalah kaji menggunakan pelajar sendiri. Kelemahan kajian, K-pop memerlukan percubaan kelas secara fizikal dan komitmen sesama antara ahli kumpulan amat penting. Kesimpulan, K-pop akan menghasilkan pelajar yang boleh bekerjasama dalam kumpulan di samping melatih mereka dalam berkomunikasi dan bersosial. Tambahan lagi, pengalaman belajar matematik bersama rakan melalui K-pop akan menjadikan pembelajaran matematik lebih bermakna. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Dr. Lim Seng Poh dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk Pembelajaran berasaskan projek menjana keberhasilan pelajar dalam ujian amali bagi topik keusahawanan. Dipersilakan. Salam sejahtera. Tajuk kajian tindakan pembelajaran berasaskan projek menjana keberhasilan pelajar dalam ujian amali bagi topik keusahawanan. Rancangan perniagaan merupakan satu dokumen bertulis yang rangka oleh usahawan untuk merancang aktiviti perniagaan yang akan laksanakan pada masa depan. Dokumentasi yang lengkap dapat meyakinkan institusi kewangan atau pihak berkepentingan untuk membiayai projek perniagaan. Bagi khusus pengusaha perniagaan peringkat program matrikulasi, topik keusahawanan terkandung dalam silibus semester 2. Pelajar-pelajar didedahkan dengan konsep dan fakta keusahawanan. Di akhir pembelajaran, pelajar-pelajar dikehendaki menghasilkan sebuah RP sebagai tugasan amali yang diberikan wajaran pemberat sebanyak 10%. Beberapa isu sering berlaku dalam proses PMP dalam topik ini seperti pelajar tidak dapat mengintegrasi fakta keusahawanan dengan dunia perniagaan yang sebenar. Implikasinya penghasilan RP yang tidak sempurna, sebagai contoh misi perniagaan yang tidak realistik serta jumlah permohonan pinjaman yang tidak meyakinkan. Prospek masa depan organisasi yang tidak merangsangkan serta kecuaian dalam mengenal pasti risiko kritikal dalam perniagaan. Berasaskan teori Al-Subel, pembelajaran berasaskan projek diketengahkan sebagai alat bantu mengajar. Kelebihan teori Al-Subel ialah pertunjangan ilmu yang sedia ada seterusnya menerokai ilmu baru. Keunikan project-based learning ini adalah perancangan berpusatkan pelajar. Pelajar bebas bentuk kumpulan, produk inovatif dan entiti perniagaan. Menekan kepada pembelajaran kolaboratif, pelajar-pelajar perlu bersikap positif dan komited dalam melibatkan diri dan mengintegrasikan interdisiplin pembelajaran untuk menyelesaikan masalah. Pensyarah bertindak sebagai aktivator atau pembangkit dalam proses projek pelajar. Objektif kajian, objektif umum menjana keberhasilan pelajar dalam ujian amali khusus pengusaha perniagaan melalui pembelajaran berasaskan projek. Objektif khusus membantu pelajar menghayati proses pembinaan RP. Nombor 2, meningkatkan konektif pelajar melalui penyiasatan konstruktiviti. Yang ketiga, membina tingkah laku yang positif melalui pembelajaran kolaboratif. Pelaksanaan kajian ini berasaskan model tindakan Kemis 2002 menekankan langkah dalam proses kitaran dalam kajian tindakan iaitu melaksana, memerhati, mengubah plan berdasarkan dapatan, menilai tindakan sehingga mencapai piawaian. Kajian ini mengambil tempoh masa 5 minggu. Pendekatan didaktif diamalkan dan rubit sebagai alat penilaian. Pelaksanaan kitaran yang pertama, fasa 1, pelajar didedahkan dengan konsep teori dan fakta keusahawanan melalui kelas formal dan penyebaran bahan PMP secara pendigitalan. Pendedahan rubit kepada pelajar-pelajar. Yang fasa kedua, pembentukan kumpulan menerokai idea. Pelajar-pelajar dikehendaki berbincang 10 soalan driving questions yang dikemukakan oleh pensyarah dan mencari penyelesaian bersama. Fasa yang ketiga, pelajar bersekebuka dengan pensyarah menunjukkan draft penulisan. Fasa yang keempat, terdapat pelajar yang tercicil dan tidak menunjukkan prestasi yang memperangsangkan. Oleh itu, intervensi kitaran yang kedua diamalkan.
Plan pelaksanaan dimunikan semula, pelajar-pelajar berkongsi hasil kerja melalui pembentangan, pelajar-pelajar memberi justifikasi dan berhujah. Pelajar-pelajar telah memuat naik pembentangan di YouTube, menambahkan keseronokan dan kepuasan diri. Keberkesanan project-based learning ini melalui temu bual bersama 5 orang pelajar. Pemilihan pelajar berasaskan kaedah systematic sampling method dengan interval 5 berpandukan dengan senarai nombor metrik pelajar. Data diuruskan melalui analisis tematik. Dapatan kajian skor min keseluruhan adalah 90.96%. Temu bual penyata statement anda setuju anda menghayati proses mereka cipta produk serta RP kumpulan anda. 100% pelajar setuju dengan penyataan ini. 4 teams dikenal pasti iaitu kepuasan, kerja berpasokan, konektif dan sasia. Kesimpulannya, kekuatan yang dapat dilihat dalam kaedah project-based learning ini ialah gabungan pembelajaran inquiry, kooperatif, pembelajaran aktif yang menyumbangkan kepada kepuasan diri, kerja berpasokan, konektif dan sasia. Peranan guru dalam proses pembelajaran sebagai aktivator dan pelajar jelas dan kehendak RP dan rubit alat penilaian dan panduan soalan driving question membentukkan hala tuju yang membolehkan pelajar bersikap aktif menerokai ilmu untuk menyelesaikan masalah perniagaan. Project-based learning ini juga dapat mengukur tahap pemikiran pelajar dengan lebih spesifik dan tepat. Seterusnya mendorong pelajar berfikir secara kritis dan mendalam. Seiring dengan pasaran kerja dalam era revolusi 4, lebih menekankan pendidikan modal insan yang internet dan berdaya saing dalam industri. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-6 pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Lila Anak Intai dari SMK Tun Abdul Razak dengan tajuk Kad Kooperatif Pencetus Pembelajaran Bermakna Murid Tingkatan 6 terhadap Sastra dalam Konteks Pembangunan. Dipersilakan. Saya Lila Anak Intai, guru tingkatan 6 dari SMK Tun Abdul Razak, Kuching. Saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya, Kad Kooperatif Pencetus Pembelajaran Bermakna Murid Tingkatan 6 terhadap Sastra dalam Konteks Pembangunan. Isu yang sering dibangkitkan dalam PDPC ialah masalah murid untuk memahami teks sastra dan persekitaran pembelajaran yang membosankan. Saya berpendapat bahawa ketidakupayaan murid dalam menguasai sesuatu topik secara berurusan disebabkan oleh penglibatan murid. Pembelajaran bermakna adalah merupakan antara ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 yang berteraskan elemen kolaboratif, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritis dan nilai. Kebanyakan guru meminta murid hanya menghafal isi kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran tanpa memberi penekanan kepada keperluan nilai dalam kehidupan murid menurut Sito 2008. Kaedah ini mendorong murid merasa bosan dan hilang minat untuk belajar. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, guru mendapati murid berada pada tahap yang sangat lemah untuk mengemukakan aspek pembangunan insan. Dan murid juga kelihatan mengantuk dan pasif di dalam kelas, di samping guru yang suka mendominasikan bilik darjah tanpa memudah cara penyampaian ilmu. Dan guru juga berusaha untuk mencapai objektif pembelajaran, iaitu murid dapat menghuraikan konsep sastra dan pembangunan yang meliputi pembangunan insan, masyarakat dan negara berasaskan teks sastra terpilih. Berikut ialah isu keprihatinan, iaitu isu penguasaan murid bagi topik pembangunan insan dalam teks sastra yang terpilih. Objektif umum kajian ini ialah dari aspek PDPC-nya ialah kaedah pengajaran tradisional kepada kaedah pembelajaran bermakna, dan aspek murid pula ialah untuk meningkatkan kemahiran dan motivasi murid bagi topik sastra dan pembangunan. Objektif khusus kajian tindakan ini terdiri pada dua. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti aspek pembangunan insan dalam petikan. Yang kedua, murid dapat menilai ciri-ciri insannya dalam petikan peristiwa berdasarkan teks karya yang terpilih. Metodologi kajian tindakan ini ialah mereka bentuk kajian ini kajian tindakan, dan instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual. Hasil dapatan akan dianalisis secara naratif dan kaedah yang digunakan hanyalah kualitatif. Model kajian tindakan ini berdasarkan model kajian tindakan Kemis McTaggart yang mana satu kitarannya terdiri daripada tinjauan awal, merancang tindakan, melaksanakan tindakan dan memerhati serta refleksi. Peserta kajian ini terdiri daripada 10 orang murid daripada 30 orang murid di dalam kelas. 10 orang murid ini merupakan kumpulan murid harapan dan peserta bertujuan kerana peserta ini telah dikenal pasti ciri-cirinya yang diperlukan oleh guru untuk menyelesaikan masalah menurut Rusina Edeni 2015. Pelaksanaan intervensi kad kooperatif ini terbahagi kepada langkah yang pertama di mana guru akan merungkai dulu isi kandungan terbeza, iaitu 3 kumpulan murid yang terdiri daripada pelbagai aras pengetahuan, kemahiran, penguasaan. Di dalam kumpulan ini akan diberikan cabutan kad, iaitu yang dikenali sebagai kad soft yang mengandungi panduan. Pada langkah yang kedua, iaitu pada proses terbeza, setiap murid dalam kumpulan tersebut mempunyai tugasan secara hand-on yang berbeza berdasarkan cabutan kad soft yang mereka pilih tadi. Pada langkah yang ketiga,
pelajar akan membina soalan untuk diajukan kepada kumpulan lain berserta dengan jawapan. Pada langkah yang keempat, pelajar akan menunjukkan hasil pembelajaran mereka melalui pelbagai cara, sama ada melalui pembentangan, main peranan, peta minda serta drama. Hasil dapatan melalui pemerhatian, murid 1 menunjukkan minat, murid 2 juga menunjukkan keberanian, murid 3 dapat membentang tanpa membaca nota, murid keempat yakin menerang kepada rakan, dan murid keenam dapat membuat analogi untuk menunjukkan pemahamannya kepada rakan. Rumusan pemerhatian ini menunjukkan kompetensi komunikasi dapat dikenal pasti daripada platform aktiviti kumpulan. Kompetensi sasiah juga dapat dikenal pasti daripada toleransi yang ditunjukkan oleh murid dalam kumpulan. Melalui temu bual, pelajar pertama mengatakan bahawa dia dapat menumpukan perhatian. Pelajar yang kedua berkata bahawa dia sangat bersemangat. Pelajar yang ketiga juga memberitahu bahawa perbincangan dalam kumpulan membantu dia memahami aspek pembangunan. Dan pelajar yang kelima menyatakan bahawa dia seronok kerana rakan-rakannya membantu dia mengingati fakta. Rumusannya ialah kompetensi kolaboratif dapat dikenal pasti daripada proses terbeza perasaan murid tersebut untuk membimbing satu sama lain dalam tugasan kumpulan. Kompetensi pemikiran kritis dapat dikenal pasti daripada penghasilan berbagai soalan-soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Seterusnya, melalui analisis dokumen dapat menunjukkan kompetensi kewarganegaraan dapat dikenal pasti daripada jawapan murid yang dapat mengenal pasti aspek pembangunan dalam karya. Yang seterusnya, kompetensi kreativiti juga dapat dikenal pasti melalui penghasilan pelbagai elemen multimedia seperti grafik dan infografik yang berkaitan. Seterusnya, refleksi murid. Kaedah pembelajaran ini menggunakan kad kooperatif dapat menarik minat murid selama 1 jam 30 minit tanpa bosan. 3 orang murid mengatakan bahawa mereka teruja untuk memulakan pengajaran dan 5 orang murid menyatakan mereka sangat faham isi pembelajaran melalui aktiviti proses terbeza. Ini telah menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran ini telah memberi pengalaman pembelajaran bermakna kepada 10 orang murid dalam penguasaan kompetensi pembelajaran bermakna. 10 orang murid ini juga telah menunjukkan penguasaan mereka dalam penulisan. Dalam kajian ini, kajian objektif telah dipenuhi. Refleksi daripada guru pula ialah guru dapat menyediakan diri dengan ilmu dan kemahiran tinggi mengikut konteks pengajaran yang dijalankan. Seterusnya, dapat menyadarkan saya sebagai seorang guru bahawa pembelajaran terbeza dengan alat bantu mengajar dalam pendidikan yang mempunyai pembelajaran bermakna dan inovasi sangat menarik dan dalam usaha memartabatkan strategi pendidikan.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan Gestion pada sesi ini. Kumpulan ini diketuai oleh Nurliza binti Adnan dari Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk Menambah Baik Sistem Aduan Kerosakan di Kolej Matrikulasi Johor menggunakan e-adu rosak. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurliza binti Adnan mewakili kumpulan Gestion dari Kolej Matrikulasi Johor ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Menambah Baik Sistem Aduan Kerosakan di Kolej Matrikulasi Johor menggunakan e-adu rosak. Latar belakang kajian. Proses aduan kerosakan di Kolej Matrikulasi Johor bermula apabila pengadu mengenal pasti kerosakan. Kemudian, pengadu perlu datang ke pejabat kolej untuk mengisi borang aduan secara manual. Kemudian, pihak pengurusan kolej akan menghubungi pihak yang bertanggungjawab untuk kerja-kerja pembaikan kerosakan tersebut. Akhirnya, kerosakan yang telah diperbaiki akan direkodkan. Di sini, sistem aduan kerosakan sedia ada memerlukan tempoh yang agak panjang, melibatkan kos kertas dan juga proses maklum balas antara pelaksana sehingga ke pihak pengadu menjadi tidak efisien. Ini dapat dilihat melalui maklum balas termobual dengan pihak pengadu, wakil pengurusan dan juga juruteknik berkenaan masalah berkaitan proses aduan kerosakan sedia ada. Berdasarkan analisis dokumen rekod aduan kerosakan KMJ bagi tahun 2019, 99% kes aduan tidak dicatatkan tarikh selesai tindakan yang telah diambil. Justru, maklum balas dan penyaluran maklumat berkenaan status tindakan kembali kepada pengadu sukar dilaksanakan. Asas kepada kajian ini adalah penggunaan aplikasi dan sistem untuk meningkatkan kecekapan, peranan kemudahan dan infrastruktur yang baik dalam menentukan proses PDP di sesebuah institusi pendidikan dan juga berkenaan kecekapan dalam pengurusan penyelenggaraan dalam sesebuah organisasi. Matlamat kajian ini adalah untuk menambah baik sistem aduan kerosakan di Kolej Matrikulasi Johor. Secara khususnya, kajian ini dijalankan untuk menambah baik sistem borang aduan kerosakan, meningkatkan kecekapan sistem aduan kerosakan dan juga menambah baik proses dalam sistem aduan kerosakan di Kolej Matrikulasi Johor. Ianya adalah bagi menjawab persoalan kajian yang berikut. Metodologi kajian. Sasaran yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 17 orang yang terdiri daripada wakil pihak pengurusan yang terlibat dalam sistem aduan kerosakan serta pensyarah, staf sokongan dan pelajar KMJ yang pernah membuat aduan. Intervensi yang dilaksanakan. Kajian ini telah dilaksanakan dalam 2 kitaran kajian berasaskan kepada model kajian tindakan Camille McTaggart. Kitaran 2 dilaksanakan bagi memperbaiki kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan semasa kitaran pertama. Sewaktu dalam kitaran yang pertama, borang aduan kerosakan dibuat menggunakan Google Form yang dinamakan sebagai e-adu rosak bagi menggantikan borang dalam bentuk kertas. Proses aduan menggunakan borang e-adu rosak ini boleh dilihat dalam carta alur ini. Walau bagaimanapun, kitaran kedua terpaksa dilaksanakan kerana pengadu sukar mengenal pasti kategori kerosakan kerana tiada panduan diberikan. Nombor telefon dan email pengadu juga tidak direkodkan sehingga menyukarkan pihak pengurusan untuk memberi maklum balas semula kepada pihak pengadu. Jadi, borang tersebut telah ditambah baik dan kerosakan bangunan dan persekitaran dinamakan semula kepada kerosakan awam. Pengadu juga wajib untuk mengisi nombor telefon dan alamat email untuk memudahkan proses menyalurkan maklum balas. Carta alur proses yang terlibat dalam sistem aduan kerosakan juga ditambah baik di mana pasukan teknikal perlu mengemaskini status aduan. Carta alur proses kerja juga kemudiannya ditambah baik di mana pasukan teknikal perlu mengemaskini status tindakan. Kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis dokumen dan juga temubual. Instrumen pengumpulan data pula adalah rekod aduan kerosakan KMJ dan juga soalan-soalan temubual. Kaedah analisis data yang digunakan adalah kekerapan dan analisis data bertema. Hasil analisis data. Berdasarkan rekod aduan kerosakan KMJ, penggunaan sistem e-adu rosak telah memberikan kesan yang positif kerana bilangan aduan yang gagal diselesaikan tanpa alasan dan tanpa catatan masa ini telah dapat diatasi. Ini berdasarkan sifar kekerapan aduan tanpa catatan masa berbanding sebelum sistem ini diperkenalkan.
Dapatan temu bual dengan subjek yang pernah menggunakan e-adu rasa ini mendapati bahawa mereka bersetuju bahawa intervensi ini mempercepatkan proses membuat aduan dan mereka tidak keliru semasa memilih kategori aduan di dalam borang berkenaan. Pihak pengurusan kolej juga mengakui bahawa rekod aduan kerosakan kini lebih mudah ditadbir dan fail rekod lebih mudah dicapai. Impak dan refleksi kajian. Impak yang paling jelas dengan penggunaan e-adu rasa ini adalah ianya menjimatkan dari segi masa, kos dan tenaga. Di samping itu, kecakapan pengurusan aduan kerosakan menjadi semakin meningkat. Impak positif juga diterima oleh pihak Jawatankuasa Technical College kerana proses kerja mereka menjadi semakin cepat. Dalam masa yang sama, kesejahteraan warga kolej turut terjamin kerana jangka hayat fasiliti dapat dipanjangkan. Walau bagaimanapun, tahap penyediaan berkala juga perlu dipertingkatkan. Sebagai kesimpulan, intervensi yang dilaksanakan dapat menambah baik sistem aduan kerosakan di KMJ. Impak positif pula dapat dilihat dari segi peningkatan kualiti proses aduan kerosakan. Sekian, terima kasih.
Akhir sekali, tibalah giliran kumpulan terakhir iaitu kumpulan Aries. Kumpulan ini diketuai oleh Elmi bin Abdul dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang dengan tajuk Kaedah Aries Meningkatkan Kecekapan RIKM-KPH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kami kumpulan Aries dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Kaedah Aries Meningkatkan Kecekapan RIKM-KPH. Kumpulan kami terdiri daripada Encik Elmi bin Abdul Malik, Encik Muhammad Arif bin A.B. Ghani dan saya, Cik Nur Syamina binti Ahsan Putus. Rancangan instruksional atau lebih dikenali sebagai RI merupakan satu dokumen penting bagi setiap pensyarah. Setiap dokumen RI yang disediakan akan dicetak dan difailkan secara fizikal. RI perlu disemak dan akan dipantau oleh ketua unit dan ketua jabatan. IRIS ialah E-Rancangan Instructional Science. Ini merupakan satu aplikasi berbentuk laman sesawang yang menggabungkan teknologi dengan pengurusan. Sistem IRIS ini menumpukan penggunaan akaun Google Workspace yang dimiliki oleh setiap pensyarah di kolej ini. Bagi refleksi pihak pengurusan, proses pemantauan yang dilaksanakan tidak membuahkan hasil yang sepatutnya, di mana semakan RI yang sukar dilaksanakan apabila pensyarah tidak menguruskan fail dengan cekap dan dokumen RI sentiasa tidak lengkap. Dari segi refleksi pihak pensyarah, RI disediakan mengikut standard yang diberikan oleh pihak pengurusan. Pengrekodan RI yang perlu dicetak setiap kali untuk ke kelas, pemantauan atau semakan menyukarkan pensyarah apabila proses ini tidak lancar dan mengambil masa yang lama. Penyimpanan RI secara fizikal ini di dalam fail selama bertahun-tahun mengambil ruang yang banyak serta pengesahan RI yang memerlukan setiap pensyarah bertemu dengan ketua unit mereka juga mengambil masa. Pensyarah perlu dibebaskan sedikit daripada proses yang mengganggu urusan PDP mereka ini. Proses penyediaan RI sedia ada merumitkan dan mengambil masa yang lama. Kos proses melibatkan cetakan dokumen RI dan pengurusan fail perlu dikaji. Proses semakan menyukarkan kedua pihak pengurusan dan pensyarah serta proses pemantauan ketua jabatan boleh dipermudahkan. Kebolehcapaian fail dan dokumen RI ini perlu satu penambahbaikan. Pernyataan masalah dan cadangan kajian kami dimulakan berdasarkan refleksi awal dan perancangan untuk kajian. Soal selidik berkaitan penggunaan RI yang sedia ada diberikan kepada pensyarah Jabatan Sains, serta pendapat dan cadangan mereka mengenai pembinaan RI digital juga diambil. Kesemua responden bersetuju urusan penyimpanan RI yang sedia ada ini sedikit menyusahkan, tidak menjimatkan masa, merumitkan pensyarah pihak pengurusan serta tidak efisien. Ini adalah laman utama IRIS di mana semua pautan untuk setiap pensyarah akan diletakkan di sini mengikut unit masing-masing. Ketua unit hanya perlu menyemak dan menandatangan RI pensyarah di bawah unitnya melalui sistem IRIS ini sahaja. Paparan dari video ini menunjukkan template bagi RI digital yang disertakan di laman utama sistem IRIS. Senarai semak pula disertakan juga di laman utama IRIS untuk penyemakan ketua unit dan juga ketua jabatan.
Satu soal selidik selepas penggunaan iris diberikan kepada kumpulan sasaran. Mengikut carta ini, semua responden bersetuju sistem iris memudahkan pensyarah menjimatkan masa pensyarah. Sistem ini tidak merumitkan, keboleh capaian RI melalui sistem ini juga tidak menyukarkan dan menjimatkan kos. Refleksi akhir kepada kajian kami menunjukkan melalui respon responden yang menjawab soal selidik selepas penggunaan iris, menunjukkan yang sistem iris ini perlu diteruskan sebagai alternatif kepada sistem RI yang sedia ada. Pihak pengurusan turut bersetuju sistem ini memudahkan proses semakan dan pemantauan rekod RI pensyarah. Sistem iris ini akan diperluaskan penggunaannya kepada jabatan-jabatan lain selain Jabatan Sains di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Sistem iris ini merupakan satu pendekatan yang baik di mana fungsinya boleh meningkatkan profesionalisme pensyarah. Secara kesimpulannya, sistem iris ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan berkaitan proses penyimpanan, penyemakan dan penyediaan RI di KMKPH. Dari pihak pengurusan, sistem ini dapat memudahkan pihak pengurusan melaksanakan proses semakan dan juga pemantauan PDP pensyarah KMKPH. Kami berharap pendekatan untuk memudahkan pengurusan RI melalui sistem iris ini akan meneraju kejayaan pengurusan RI bagi pensyarah pada masa hadapan secara tidak langsung membantu meningkatkan kecekapan pengurusan RI di kolej ini.
Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kerja mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada petang ini. Sekian, terima kasih.